A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis yang mengendalikan program kita pada kali ini. Saya Hasrizal Abdul Jamil bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan jauh sedikitlah daripada Republic of Ireland, tempat di mana saya tinggal pada masa ini, mewakili Yayasan Pendidikan Khalifah mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian pihak penganjur di unit pertuturan Hospital Ampang mengajak saya untuk bersama-sama dengan panelis lain di dalam program keibubapaan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan apa yang diperolehi daripada program ini bukan sahaja dapat membantu memperbaiki usaha kita semua sebagai ibu bapa kepada anak masing-masing di dalam keibubapaan ini, tetapi juga kita dapat meninggalkan kesan ataupun momentum kepada masyarakat agar kita sama-sama bangunkan pemerkasaan keibubapaan ini berasaskan kepada ilmu, well informed, berpandukan kepada evidence, bukti, kajian, sokongan daripada khususnya bagi umat Islam, dimensi petunjuk-petunjuk daripada ajaran agama Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta sunnatullah daripada dapatan-dapatan saintifik untuk manfaat kita bersama. Tajuk yang diamanahkan kepada saya pada hari ini adalah untuk kita membincangkan tentang pengaruh ibu bapa dalam perkembangan anak-anak. Walaupun tajuknya berbunyi agak simple, mudah, kerana apakah ada keraguan terhadap pentingnya pengaruh ibu bapa kepada anak masing-masing. Tapi sebenarnya bila kita masuk ke dalam perbincangan, kita akan dapat melihat bahawa sesuatu yang simple, mudah ini ada kalanya jika kita terlepas pandang, dia boleh meninggalkan kesan yang begitu fundamental. Kerana itu persoalan back to basic, mengembalikan peranan ibu bapa supaya boleh buat apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai ibu bapa kepada anak-anak adalah satu agenda yang besar. Pada perbincangan kita pada kali ini, saya nak mulakan dengan memetik satu kenyataan yang dikemukakan oleh Dr. Leonard Sachs di dalam buku beliau The Collapse of Parenting. Buku ni saya baca hampir 10 tahun yang lalu ketika masih berada di tanah air, dan apa yang dibentangkan di dalam buku itu begitu serius pada masa berkenaan, dan selepas hampir sedekad masa berlalu, saya melihat apa yang digusarkan oleh Dr. Leonard Sachs di dalam buku ini menjadi semakin membarah untuk kita renungkan bersama. The Collapse of Parenting ataupun runtuhnya keibubapaan adalah topik besar. Dari perspektif agama, kita tahu bagaimana pada suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat telah didatangi oleh seorang lelaki misteri yang tidak dikenali oleh sesiapa, dan berlaku dialog intim di antara lelaki itu dengan baginda. Beliau bertanya apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan baginda menjawabnya satu persatu. Kemudian ditanya soalan tentang kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mengatakan bahawa engkau yang bertanya dan aku yang ditanya, kita dua-dua tak tahu sebab ini adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Tapi boleh ku jelaskan tanda-tandanya. Dan apabila baginda menjelaskan tanda-tanda berlakunya kiamat, satu daripadanya disebutkan di dalam hadis berkenaan yang dikenali sebagai hadis Jibril. Kata baginda, "Idza waladatil amatu rabbaha." Apabila seorang wanita melahirkan anak dan anak tu jadi tuan ke atas si ibu, fenomena anak hilang rasa hormat, derhaka, kuajar dengan ibu yang melahirkannya sendiri, apatah lagi lah dengan bapa kan, adalah perkara yang diposisikan sebagai tanda kiamat. Maknanya dia punya impak bukan benda kecil.
supaya kita jangan normalisasikan sifat kewajar anak-anak ke tidak hormat kepada ibu bapa sebagai self exploration, perkara biasa, dan kita membiarkan ia berlaku dengan menganggap ia sebagai satu proses biasa dalam perkembangan. Dia tidak semudah itu. Tapi yang kita nak berikan perhatian ialah kenapa perkara itu berlaku. Dr. Leonard Sax di dalam buku ini mengatakan bahawa satu cerita yang menarik di dalam buku ini ialah apabila Dr. Leonard Sax mengatakan bagaimana beliau sebagai seorang kita kata family medicine, seorang doktor GP. Beliau pada satu ketika didatangi oleh seorang ibu dengan anaknya yang mengadu tak sihat, sakit kerongkong. Jadi Dr. Leonard Sax ni bagi tahu kepada budak ni buka mulut dan keluarkan lidah sebab dia nak suluh, nak tengok keadaan kerongkong anak ni. Benda biasa yang kita jumpa kan. Tapi budak tu pun bila diminta oleh Dr. Sax ini untuk melakukannya, dia pun dah ready lah nak buka mulut dia seperti yang diminta. Tiba-tiba permintaan itu dipintas oleh ibu budak ni tadi, dan ibu ni tanya kepada budak ni, "Are you okay with the doctor's request? Kamu okay ke dengan permintaan doktor tu supaya kamu buka mulut dan jelikan lidah? Sebab kalau kamu tak nak, jangan paksa diri untuk buat." Lebih kurang macam tu lah. Saya tak ingat sangat cerita, anda boleh baca dalam buku ni. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi tu 10 tahun sudah dan kejadiannya mungkin berlaku jauh lebih awal daripada itu, dirumuskan oleh Dr. Leonard Sax untuk menunjukkan bagaimana perkara yang merosakkan anak-anak ialah apabila ibu berkenaan melayan anaknya itu dengan layanan yang tidak bersesuaian dengan umur anak. Dia menganggap anak tu sebagai seorang yang begitu dewasa untuk diberikan kepadanya pilihan untuk nak ikut ke tak ikut ke cakap seseorang, dan seseorang tu pula bukan orang sebarangan tetapi doktor yang nak merawat budak ni tadi. So apa yang dilakukan oleh ibu tu, dia mengajar anak tu untuk tidak menghormati otoriti doktor ni tadi dalam keadaan yang tidak munasabah dan mengagung-agungkan pilihan peribadi, perasaan seseorang lama sebelum quote-unquote woke culture yang ada pada hari ini, yang merosakkan struktur masyarakat dengan cabaran-cabaran yang kita sedia maklum pada hari ini, kerana sampai peringkat di Kanada contohnya, jika seorang anak di bawah umur beranggapan bahawa dia berada di dalam tubuh badan jantina yang salah dan dia mahu menukar gender, seksualiti dia itu, dan jika ia disahkan oleh doktor perubatan bahawa ia adalah sesuatu yang perlu untuk kesejahteraan budak ni, proses untuk melakukan pembedahan yang kesannya adalah kekal pada tubuh budak ni tadi tidak perlu kepada konsen ibu bapa. Ni cerita sekarang. Tapi Leonard Sax sebut benda ni lebih 10 tahun yang lalu di dalam buku beliau The Collapse of Parenting. Jadi beliau merumuskan di dalam bukunya ini, ibu bapa yang gagal memainkan peranan untuk membimbing anak-anak adalah isu serius, dan dia membabitkan sifat permisif yang sama ada kalau kita imbangkan apa yang Dr. Leonard Sax sebut dalam buku ini dengan apa yang ada di dalam budaya kita, kita tak boleh mencari titik seimbang di antara bersifat permisif, membenarkan, memberi laluan untuk anak membuat pilihan sendiri secara membuta tuli, dengan sifat keras, tegas hingga menafikan perasaan pandangan anak-anak, tidak mengizinkan untuk dia boleh berkembang seperti yang sepatutnya. Ini sangat berbahaya. Namun kerana isunya adalah isu keibubapaan, kekeluargaan, maka dia membabitkan juga persoalan budaya, agama yang memerlukan kepada kita untuk mengupasnya dalam bentuk yang teliti. Dan ini yang cuba kita usahakan di dalam pembentangan pada kali ini. Jadi kita boleh fikirkan sama-sama lah apa yang terkandung di dalam buku ni untuk renungan kita. Bagaimana mak bapak boleh merosakkan anak-anak bila dia layan anak tu macam orang dewasa sebelum anak itu mencapai usia berkemampuan untuk membuat pilihan-pilihan yang penting, signifikan dalam kehidupan mereka. Dan bila kita bercakap tentang hubungan ibu bapa dengan anak ni,
kita tidak boleh lari daripada satu perkataan yang kalau saya ada secara face to face dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya boleh buat kuis sikit ke, kita tanya, kalau kita sebut hubungan ibu bapa dengan anak-anak, apa yang terlintas di fikiran, perkataan-perkataan yang terlintas di fikiran anda. Mungkin bagi ibu bapa Muslim, satu perkataan yang agak dominan dalam perbincangan hubungan ibu bapa dengan anak-anak adalah persoalan fitrah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah fitrah itu berkaitan dengan tanggungjawab peranan kita sebagai ibu bapa. Tapi kali ini kita nak perincikan sedikit, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fitrah ni tadi. Persoalan fitrah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya berada di dalam perbincangan di dalam Sahih Muslim di bawah bab isu seorang bayi meninggal dunia sebelum mencapai umur akil baligh. Di antara bayi itu bayi kepada ibu bapa yang Muslim dengan bayi kepada ibu bapa yang non-Muslim. Ada konteks dia. Cuma kadang-kadang kita berhenti setakat satu hadis yang kita baca berulang-ulang kali sehingga kita terlupa kepada perbahasan yang lebih luas mengenainya. Antara hadis yang bercakap tentang persoalan fitrah ini adalah hadis yang terpampang ini yang saya kongsikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah lahir seorang bayi melainkan bayi itu lahir di atas fitrah, di dalam keadaan fitrah. Kemudian baginda membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Fitrah Allah yang telah Allah tempa, jadikan ia ke atas manusia seluruhnya, tidak ada gantian terhadap penciptaan Allah itu. Sesungguhnya ini adalah merupakan agama yang berdiri teguh. Jadi hadis ini secara umumnya kita faham bahawa setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu difahami sebagai Islam. Dalam erti kata, setiap bayi itu lahir asalnya dia itu adalah Islam, dan kemudian ibu bapanya lah yang mengubah keislaman anak itu, fitrah anak itu, menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Apa yang difahami ini terbuka kepada pertikaian, kerana benarkah yang dimaksudkan dengan fitrah itu ialah Islam sebagai agama yang di dalamnya ada rukun Islam yang 5, ada ibadah. Amat penting untuk kita perincikan perkara ini supaya apa yang kita nak support, yang kita nak sokong anak-anak kita dalam proses perkembangan dia di peringkat formative year mereka tu, agar kita tidak terkeliru. Saya percubaan menegur tentang hal ini, sebenarnya memperingatkan diri sendirilah, agar kita berusaha untuk memanusiakan anak kita terlebih dahulu sebelum mengislamkannya, adalah ungkapan yang pernah agak kontroversi, kerana ramai yang sukar untuk menerima bila mana kemanusiaan dan Islam itu adalah dua perkara yang dipisahkan. Apa yang saya maksudkan ialah, sebelum kita fikir nak Islamkan anak kita dengan didikan agama, kita nak make sure anak kita solat, menutup aurat, membaca Al-Quran, berbahasa Arab dan macam-macam lagi standard yang kita letakkan untuk menjadi seorang Muslim yang baik, bahkan mungkin lebih baik daripada kita nak tebus kekurangan kita, maka kita nak make sure anak kita jadi lebih Muslim daripada diri kita yang mungkin tak berpeluang macam tu. Kita terlepas pandang tentang perkara-perkara yang diperlukan oleh kanak-kanak yang ibu bapa boleh bekalkan, tapi bila ibu bapa tak bekalkan, benda tu kemudiannya menjadi defisit bukan hanya kepada kemanusiaan anak, tapi akhirnya kepada agama juga. So kita tak dapat apa yang kita nak, sebab Islam ini adalah agama yang Allah turunkan untuk diamalkan oleh manusia. Maka manusia yang nak mengamalkan Islam mestilah manusia yang manusiawi. Kalau ada defisit pada kemanusiaan manusia itu,
dia boleh menjejaskan kemampuan manusia tu untuk mengamalkan Islam. Jadi masa kecil, kita sebagai mak bapak, kita nak support, nak sokong anak-anak kita tu, apa benda yang kita nak berikan perhatian? Adakah kita nak make sure anak kita yang berusia 2 tahun, 2 tahun setengah, kita make sure dia puasa, dia pakai tudung kalau anak perempuan, ataupun seawal mungkin dah menghafal Quran, dah mengaji, kerana kita baca kisah-kisah yang hebat daripada ulama-ulama ilmuwan, ataupun sebenarnya yang benda-benda lain. Contohnya macam perkembangan fizikal, fine motor, anak-anak kekut jari, bermain. Bolehkah kita terima jika bermain itu dianggap sebahagian daripada fitrah manusia yang ibu bapa perlu sokong? Kerana kalau anak-anak tak cukup main, nanti dia boleh ada masalah, tak cukup Islam, tak boleh nak mengamalkan Islam kerana tak cukup main. Ini yang kita nak explore. Jadi mentakrifkan fitrah itu sebagai Islam, bahawa semua budak lahir-lahir itu dah lahir dalam keadaan Islam, yang kemudiannya sebahagian daripada mereka yang memeluk Islam di peringkat dewasa, mereka kata mereka bukan convert, tapi mereka adalah revert kerana mereka menganggap perbuatan memeluk Islam itu berarti mereka balik kepada agama asal mereka, iaitu Islam, adalah konsep yang problematik, kerana tidak semestinya fitrah itu boleh terus bermaksud Islam kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang seterusnya. Misalnya, di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, ma min mauludin yuladu illa wahwa alal millah. Tidaklah lahir seorang bayi melainkan dia tu lahir dalam keadaan millah. Millah ini satu istilah yang agak challenging untuk kita nak terjemahkan, kerana adakah dia bermaksud agama? Kalau kita terjemahkan dia sebagai agama, apa beza dia dengan din? Satu lagi perkataan bahasa Arab yang bermaksud agama. Tapi millah ini saya cuba terjemahkan dia sebagai satu lifestyle, sebagai satu cara hidup. Jadi kalau kita pegang perkataan tu, satu cara hidup, tidaklah lahir seorang bayi melainkan dia lahir dalam keadaan satu bentuk cara hidup. Kerana bayi itu lahir dalam keadaan dia sudah ada perkara-perkara yang dia tidak perlu belajar. Kita akan tengok sikit dalam ilmu-ilmu saintifik moden yang ada sentuh tentang hal ini. Misalnya, bila bayi itu dahaga, dia nakkan susu, dan bila dia rapat dengan tubuh mak dia, dia tidak perlu diajar untuk mencari puting mak dia untuk dia nak menyusu. Benda-benda tu dengan sendirinya terjadi. So, ada satu set perkara yang macam dah ada dalam diri anak-anak ni tadi. Perkataan fitrah, fatara tu di dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan fatara itu mempunyai konotasi antaranya ialah membelah, menjadikan sesuatu daripada tidak ada kepada ada, dan ada kaitan dengan membelah dan memasukkan. Jadi bila cara hidup manusia itu disebutkan sebagai fitrah, setiap bayi lahir bersama dengan fitrah. Dia seumpama pencipta manusia ni, Tuhan Allah SWT, dia membelah manusia ni dan dimasukkan sesuatu ke dalamnya. Apa yang dimasukkan tu? Itu yang kita nak explore. Dalam riwayat yang lain, kata baginda SAW, illa ala hadhil millah hatta yubayyina anhu lisanuh. Setiap bayi dia lahir dalam keadaan di atas satu set cara hidup yang semua budak ada benda ni tadi, tetapi dia mula berubah, iaitu bila mana sampai ke peringkat anak itu boleh berkata-kata untuk describe diri dia. Saya bukan psikologis, jadi saya tak boleh nak ulas dalam-dalam sangat. Tapi bila seseorang itu ada self-conscious, dia boleh describe tentang diri dia. Dia rasa diri dia apa, dia rasa diri dia buat apa-apa yang dia fikirkan. Bermakna anak tu sudah mula pergi ke satu peringkat yang mana dia mula membudayakan dirinya. Mula ada masukan-masukan, kesan daripada kehidupan dia, exposure daripada parent dia, benda-benda yang dia nampak di sekeliling yang mula shape dia, menjadikan fitrah yang asal tadi mula pergi kepada peringkat-peringkat yang seterusnya. Jadi begitu juga ada satu riwayat yang lain, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah hatta yu'abiru anhu lisanuh. Keadaan seorang bayi itu di atas fitrahnya kekal sedemikian rupa sehinggalah sampai ke peringkat dia mula boleh ungkapkan tentang diri dia. Dia mula berbahasa, dan most likely dia akan berbahasa dengan bahasa
orang tua dia, dengan bahasa mak ayah dia, dengan bahasa sekeliling dia. Jadi ketika itu fitrah ini mula tidak lagi pure macam ketika dia lahir, tetapi sudah mula ada perkara-perkara unik yang shape identiti budak ini tadi. Mengapa perkara ini penting? Kita tengok satu lagi hadis lain tentang fitrah. Bagaimana di dalam satu peristiwa, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan bagaimana pada suatu ketika Rasulullah SAW telah dijemput untuk menghadirkan diri ke majlis, mungkin untuk solatkan jenazah seorang bayi daripada orang Ansar, Muslim, yang telah meninggal dunia dalam keadaan kecil. Jadi pada ketika itu, Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita bersama dengan baginda, bila nampak mayat seorang bayi, sesuatu yang sangat tragis, dia telah berkata di sini kepada baginda, dia kata, "Ya Rasulullah, tuba li hadha usfurun min asafiril jannah, lam ya'mal su' wa lam yudrikhu." Beruntung ya Rasulullah, ya, beruntunglah bayi ini, dia adalah merupakan satu burung daripada burung-burung yang akan terbang di syurga. Kenapa? Sebab dia ni tak pernah buat jahat, sebab dia mati dalam keadaan kecil dan tak sempat, tak kenal pun tentang kejahatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan tentang bayi Ansar ni tadi. Jadi benda ni selarilah dengan mungkin kebanyakan kita faham, iaitu bayi-bayi yang lahir dalam keadaan belum akil baligh, yang belum lagi orang kata mukallaf, ya, untuk menanggung dosa pahala atas perbuatannya, maka dia itu ahli syurga, kiranya macam tu kan, seperti yang Aisyah sebut. Tapi kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata baginda, qala awa ghaira dhalika ya Aisyah, macam mana kalau bukan macam yang kau sebut? Macam mana kalau budak ni bukan ahli syurga? Itu soalan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Inna Allah khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah telah menciptakan syurga, dan untuk syurga itu penghuninya, dan penghuni syurga tu dah berada semenjak daripada dalam sulbi, dalam benih bapa-bapa mereka lagi. Maknanya sebelum mereka lahir ke dunia, mereka dah ahli syurga. Dan Allah juga telah menjadikan wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah juga telah menjadikan neraka, dan untuk neraka itu penghuninya, dan penghuni neraka itu penghuni neraka yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka semenjak dalam benih bapa mereka. So, kamu tahu ke budak ni ahli syurga ke ahli neraka? Jadi, komen Nabi SAW ini amat mencabar. Bukan hanya daripada sudut qada qadar yang kita bahaskan sebagai rukun iman, tetapi juga hadis ini memberikan indikasi bahawa tidak mudah untuk kita nak katakan bahawa fitrah yang dimaksudkan di dalam agama kita ialah Islam. Maka siapa-siapa saja yang mati dalam keadaan belum akil baligh, bermakna dia mati Muslim, confirm ahli syurga. Dan kita pun develop istilah bayi syurga, anak syurga bagi mereka yang tidak mukallaf dan sebagainya. Macam mana kita nak faham hadis ni? Ada setengah ilmuwan yang mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah persoalan adab kita sebagai hamba Allah kepada Tuhan. Akhirnya, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka adalah hak Allah SWT secara mutlak. Nabi pun tak berani untuk senang-senang nak kata, oh ini ahli syurga. Semoga dia, tenanglah dia sekarang ni di syurga. Mana kamu tahu? Kecuali orang-orang yang secara spesifik dimaklumkan oleh Allah SWT dia itu sebagai ahli syurga, dan adalah senarai beberapa sahabat yang dikenali sebagai orang-orang yang diberikan khabar gembira dengan syurga kepada mereka. Jadi ia sebagai satu teguran kepada Aisyah supaya jangan mudah-mudah untuk mengatakan bahawa budak ini adalah ahli syurga. Sebab dia masuk syurga ke dia masuk neraka, itu urusan Allah SWT. Kita tak tahu. Dan kerana itu juga ini memberikan kepada kita satu kefahaman bahawa yang dimaksudkan dengan fitrah, bahawa setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu merujuk kepada
kecenderungan yang ada dalam diri anak-anak itu untuk dia itu cenderung kepada kebaikan. Tetapi ada juga potensi kepada kejahatan. Kecenderungan kepada kebaikan itu boleh kita rujuk bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila Allah ciptakan manusia di alam roh sebelum mereka itu lahir, Allah bertanya, siapakah aku? Ya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Alastu birabbikum? Dan semua roh ini sebelum mereka lahir ke dunia, mereka telah bersaksi, ya, bala syahidna, bahkan sesungguhnya kami ini menjadi bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Maka fitrah itu berhenti setakat bermaksud kecenderungan manusia kenal kepada Tuhan, mudah untuk dia beriman kepada Tuhan pencipta dia. Justru apabila agama Allah SWT, agama Islam ini kita ajar, kita didik kepada anak-anak, maka penerimaan seseorang kepada agama Islam ini adalah satu penerimaan yang lancar, kerana benda-benda yang ada dalam Islam itu adalah benda-benda yang selari dengan fitrah dia. Tapi kalau dia cuba mempercayai sesuatu yang bercanggah, misalnya pada menafikan kewujudan Tuhan sebagai pencipta di alam ini, dia akan sengsara kerana benda itu akan berkrisis dengan fitrah ni tadi. Tapi untuk mentakrifkan fitrah itu sebagai Islam, maka semua bayi lahir dalam keadaan Islam, agama Islam yang ada 5 rukun Islam, ada benda-benda tadi, itu adalah pemahaman yang tidak tepat, yang harus kita berikan perhatian. Justru untuk membolehkan anak-anak kita menjadi seorang yang baik, berfungsi, warga negara yang baik, boleh bekerja, boleh berfungsi dalam masyarakat, dalam konteks sebuah negara, dan kemudiannya juga mereka itu adalah seorang Muslim yang baik, sebelum kita fikirkan amalan-amalan agama untuk diamalkan oleh anak kita ni nanti, kita kena ingat bahawa permulaan tanggungjawab anak itu ke atas hal-hal ini tadi, perintah-perintah agama ni, ialah apabila dia mula mencapai usia akil baligh. Mana ke depan sikit. Ada sebab, dan sebab itu boleh disokong oleh kajian-kajian saintifik. Kerana manusia pada membuat keputusan antara baik dan buruk berkaitan dengan moral, etika, tempat di mana keputusan itu dilakukan oleh manusia adalah di bahagian otak hadapan dia, prefrontal cortex, yang paling lambat matang, siap dalam diri setiap manusia. Malah Dr. Russell Buckley, pakar di dalam kajian ADHD, menyatakan bahawa prefrontal cortex ini mengambil masa sehingga hampir 40 tahun untuk dia matang, bagi membolehkan dia membuat keputusan-keputusan yang kompleks dalam kehidupan, termasuk yang membabitkan soal morality, etika. Jadi sebelum budak-budak ni sampai kepada peringkat umur tersebut, untuk dia amalkan agama atas pilihan dia, atas faham dia, kita tahu hadis-hadis Nabi yang bercakap tentang solat pada usia 7 tahun diperkenalkan. Kalau nak dipukul, pukul bukan pukul yang menyakitkan, mencederakan, mendatangkan kemudaratan, tapi pukul untuk mendisiplinkan, ialah pada usia-usia tertentu. Nabi SAW tidak mengizinkan beberapa orang sahabat di peringkat usia muda untuk menyertai peperangan kerana belum masanya. Sejauh mana kita hormat dengan tempoh masa ni tadi? Dr. Leonard Sachs di dalam buku The Collapse of Parenting menekankan bahawa apa yang membezakan manusia dengan kuda, dengan arnab, ialah, kata beliau, kuda dengan arnab ni, bila dia lahir, tempoh masa dia sebagai kanak-kanak sekejap je. Dalam tempoh yang begitu pantas, dia sudah pun mula menjadi arnab dewasa yang sudah matang reproductive system dia untuk dia boleh bunting dan melahirkan anak. Kuda pun sama juga. Tetapi manusia mengambil masa yang lama untuk bukan hanya reproductive sistem dia sebagai seorang manusia dewasa, tetapi juga untuk dia matang sebagai manusia itu makan masa yang panjang. Tempoh kanak-kanak manusia lah tempoh masa yang panjang. Kenapa? Kata Dr. Leonard Sachs, ialah perbezaannya dengan binatang tadi ialah kerana manusia ni adalah makhluk yang berbudaya. Berbudaya dalam arti kata ada baik buruknya, ada adabnya, ada tata kelola kehidupan yang menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa untuk shape benda ni tadi.
Dan ini memakan masa yang panjang. Maka sebab itu tempoh kanak-kanak seorang manusia lebih panjang jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Justru di peringkat awal kanak-kanak, semasa anak-anak ni lahir, ibu bapa perlu mengambil berat bahawa fitrah anak-anak yang nak dipupuk dengan sokongan ibu bapa ni bukan hanya berkaitan dengan soal amalan agama. Dan saya berulang kali tekan dalam pembentangan ini kerana ini adalah zaman kita terlebih Islamik, tapi akhirnya kita tak dapat apa yang kita nak. Sebaliknya, apa yang perlu ibu bapa berikan perhatian ialah bagaimanakah perkembangan anak-anak tu cukup untuk membolehkan dia menjadi manusia yang baik. Dan seterusnya, bila dia adalah manusia yang baik, dia juga boleh beragama dengan baik dan menjadi Muslim yang baik. Saya berikan satu contoh bagaimana satu hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana ketika pulang daripada perang Tabuk, baginda SAW masa itu baru berkahwin dengan Aisyah, dan Aisyah tu muda, masih di usia remaja, awal remaja, kanak-kanak. Saya terpaksa mengulang beberapa istilah kerana saya faham di zaman sekarang ini setting yang sedemikian boleh disalah faham dan kemudian baginda dicemuh dan dituduh dengan pelbagai tuduhan. Yang itu kita selesaikan dalam topik lain. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah dialog yang berlaku di antara baginda dengan Aisyah sebagai seorang yang sangat muda pada masa itu. Masih kanak-kanak lah kalau kita sebutkan. So, ketika itu angin bertiup kuat dan telah menyebabkan langsir yang menutup satu bahagian di rumah baginda tu terselak. Dan di belakang langsir itu ialah barang permainan yang Aisyah punya. Baginda melihatnya. Dan baginda tanya, apa tu? Dan Aisyah kata, kuda. Merujuk kepada gumpalan-gumpalan bulu ataupun kapas yang digumpal-gumpal dan dibentuk menjadi bentuk seperti tertentu. Dan kata Aisyah, itu ialah kuda. Jadi Aisyah, Rasulullah kata, ada dua kepak. Itu terjemahan mudah lah. Ada dua sayap. Kerana kuda tu kelihatan seperti ada dua sayap. Jadi Aisyah kata, alah, macam kuda Nabi Sulaiman. Kamu tak tahu ke? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana Aisyah jawab macam tu, dia kata, betul lah, macam kuda Nabi Sulaiman, ada dua sayap. Kamu tak tahu ke? Aisyah tanya macam tu kepada suaminya, Muhammad SAW. Pertanyaan Aisyah tu telah menyebabkan baginda ketawa. Dan kata Aisyah, ketawa tu sampai nampak geraham baginda SAW. Maknanya ketawa besar. Apa yang kita punya take home note daripada peristiwa ni tadi? Sebagai seorang Rasul yang memperjuangkan kebenaran, mungkin harapan kita sebagai cikgu kafar ke sebagai mak bapak yang very Islamik ialah Rasulullah kena betulkanlah fakta Aisyah. Ni Israiliyat mana, baca daripada buku mana yang kata kuda Nabi Sulaiman ada dua sayap ni, benda khurafat mana kamu dapat ni? Mungkin kita bayangkan macam tu. Dan kalau kita cikgu sekolah dengar budak cakap merepek macam ni, mungkin yang itulah yang kita akan betulkan, kita betulkan fakta. Tapi Nabi tak buat macam tu. Rasulullah tak betulkan pun fakta Aisyah tu. Sebaliknya Rasulullah SAW kata, sebaliknya baginda SAW melepaskan sahaja begitu. Dan kita memahaminya bahawa Rasulullah tidak membetulkan fakta Aisyah pada masa tersebut. Because that is not the point. Itu tak penting. Yang penting adalah baginda meraihkan imajinasi seorang kanak-kanak yang menggunakan imajinasinya membuat barang permainan dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi, natural. Jadi macam kuda ada dua sayap dan dikatakan kuda tu dalam imajinasi seorang kanak-kanak bernama Aisyah ni bahawa ini adalah macam kuda Nabi Sulaiman. Sejauh manakah kita pada hari ini sebagai ibu bapa menyediakan ruang yang cukup untuk membenarkan anak-anak kita berimajinasi? Kenapa imajinasi ni penting? Tak payah cakap lah. Pendidikan Alaf 21, kreativiti, kemahiran yang diperlukan oleh industri, cabaran keperluan pekerjaan pada hari ini, itu dah tentu satu bab. Kita perlukan kepada upaya imajinasi seorang untuk kreatif dan troubleshoot, problem solver. Tetapi imajinasi juga diperlukan untuk beragama. Untuk boleh meaning making, untuk memaknakan
bila mana agama bercakap tentang persoalan perkara-perkara ghaibiat, tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa, pahala dan sebagainya. Dan apabila imajinasi tidak dipupuk, tidak mampu untuk melihat yang tersirat di sebalik yang tersurat, sehingga menjadi semuanya superficial, physical, full stop, perkara ini mendatangkan pelbagai krisis. Baru-baru ini saya berada di tanah air selama sebulan. Salah satu daripada sesi perbincangan saya dengan guru-guru di sekolah kami adalah persoalan self-reflection dan contemplation in the classroom. Kemahiran dan kemampuan anak-anak untuk self-reflection dan contemplate. Contemplate ni ialah tengok something secara intended dan elicit. What do you feel? What do you think tentang perkara tersebut? Benda ni budak-budak tak boleh buat. Semakin tak boleh buat. Sebab pendidikan tidak support benda ni. Dulu-dulu benda ni tak penting. Sebab berkaitan dengan fitrah anak tadi. Sebab dulu-dulu kehidupan kita menyebabkan kita akan berimajinasi dengan sendiri. Sekolah habis pukul 1. Lepas pukul 1, main. Bila main tu, apa yang kita buat? Aku ada sekupang, kau ada 5 sen, aku beli mi Maggi, kau beli cintan. Sebab cintan murah sikit, kita makan Maggi. Makan mi segera kat bawah pokok rambutan. Lepas tu, nak buat apa? Kita main masak-masak. Katalah ada kawan perempuan pula kan. Ajak main masak-masak. Daun getah hijau RM10, daun getah coklat RM5. Kita berimajinasi. Lepas tu orang kata para yang pokok labu air naik tu, kita bayangkan itu rumah kita, katalah macam tu. Macam-macam aktiviti harian yang tidak diatur, yang tidak dirancang, yang tak membabitkan sekolah, tak membabitkan mak bapak, tapi kehidupan tu menyebabkan budak-budak naturally berimajinasi. Dan bila dia panjat pokok, korek lubang kat tanah semua tu, fine motor skill dia semua naik, maka benda-benda tu jadi. Tapi hari ni, beranak-beranak tak ada dah benda tu. Main kat luar kena kidnap. Panas yang amat-amat. Lepas tu nanti sunburn pula kan. Tak boleh nak lepaskan. Kemudian, daripada kecil, masuk kelas ni, kelas tu, pergi sekolah, lepas tu tuition pula. Dengan dia sampailah tidur. Budak-budak tak sempat berimajinasi, tak sempat untuk develop kemanusiaan dia. Maka fitrah yang perlu dipupuk untuk membolehkan dia berfungsi sebagai manusia dan seterusnya mengamalkan agama, dia tak dapat nak buat. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Maka sebab itu penting bagi kita untuk memperkasakan hubungan di antara kita dengan anak-anak kita dan memperkasakan dia berasaskan kepada ilmu. Hubungan ibu bapa dengan anak-anak ni ada macam-macam teori yang menjelaskannya. Yang menarik perhatian saya, walaupun saya bukanlah orang yang berkemahiran penuh untuk cakap, mungkin telah disentuh dalam sesi-sesi yang sebelum ini, iaitu tentang attachment theory. Bila kita bercakap tentang hubungan di antara ibu bapa dengan anak-anak, ada dua perkataan dalam bahasa Inggeris yang interchangeable, tapi makna dia sebenarnya tidak sama dan kesan dia juga tidak sama. Perlukan perhatian secara spesifik ke atas setiap satunya, iaitu bonding versus attachment. So, bonding adalah berkaitan dengan ikatan, dan ini adalah something yang terjadi secara agak semula jadi, instant, apabila seorang anak itu dengan ibu yang mengandungkannya, bonding tu dah start develop dah. Tapi attachment is something yang ada kaitan banyak dengan benda-benda luaran, iaitu macam mana reaksi ibu bapa caretaker utama tu dengan anak dia interact ke tidak, sihat ke tak sihat hubungan dia tu dengan anak dia, supportive ke ataupun traumatik ke, kan, traumatizing, benda-benda macam tu. Kita tengok misalnya, kalau faktor yang mempengaruhi bonding tidaklah begitu banyak, tetapi faktor yang mempengaruhi attachment, tautan di antara ibu bapa dengan anak, berkaitan dengan caregivers responsiveness, quality of interactions, dan juga infants temperament. Kalau kita nak mudah faham apakah maksud attachment ni, ialah kalau kita ambil kambing dengan mak dia, sebab belakang rumah saya banyak kambing kat island ni, mak kambing tu meragut rumput dan dia mungkin termenung, duduk saja. Tapi anak kecil dia yang melompat-lompat ni tadi, anak dia akan berlari-lari, explore lah padang tu seluas mungkin. Tetapi keberanian anak tu untuk explore sekeliling tu ada kaitan dengan quality attachment dia dengan mak dia. Iaitu jika muncul something, kata tiba-tiba saya datang nak buat konten, buat video, terkejut anak kambing tu.
ataupun ada musang ke kan, dekat island ni banyak musang merah, anak ni akan terkejut dan dia akan cepat lari semula ke mak dia. Pengetahuan si anak kambing ni tentang adanya mak dia yang melindungi dia, yang akan support dia, membolehkan dia itu untuk explore dunia ni. Tapi kalau ada something yang tak kena, dia boleh muncul dalam bentuk macam-macam keadaan. Contohnya, sama ada anak ni akan explore juga, tapi dia tak dapatkan pertolongan daripada mak dia, daripada ayah dia sebagai caregivers utama, sebab mak ayah dia bukan orang yang dia rasa boleh support dia. Kalau dia cerita kan, balik kena marah lagi. So dia mungkin cerita dengan kawan-kawan dia. Ataupun kerana mak ayah dia ni sangat mengongkong, maka dia membuat keputusan untuk tak nak explore. Duduk je lah kat rumah pasif. Duduk bawah ketiak mak, istilah orang kita ni lah kan. Dan dia tak mahu keluar. Tapi apa yang kita nak ialah anak itu boleh pergi ke sekolah, berkawan, bergaul dengan rasa confident, kerana di kepala dia ada satu kepercayaan bahawa ibu bapanya support, sokong dia. Kalau ada something berlaku, dia boleh balik semula. Saya ulas tentang attachment teori issues ni ketika saya menyentuh tentang satu sindrom yang sedang diperkatakan di dunia sebelah barat, iaitu boarding school syndrome. Apabila anak-anak dimasukkan ke sekolah berasrama, apatah lagi di usia awal, paling teruk kalau sekolah rendah lah, dah pergi duduk asrama, ataupun sekolah menengah, tingkatan 1, 2, 3, terutamanya ketika mana bonding dan kemudiannya attachment daripada lahir hingga ke usia sebelum dihantar ke asrama tu tidak optimum, dia boleh menyebabkan ada krisis attachment issues tadi ni dengan anak-anak yang boleh lekat sepanjang hayat. Maknanya jika anak-anak itu dihantar ke asrama, betul, kita subscribe kepada idea, budak-budak ni mereka boleh berdikari, menjadi pemimpin, mereka boleh survive, mereka berdisiplin, semua tu bagus. Tetapi bila mana terlalu awal keluar daripada benda ni tadi, di asrama semua, bila ada benda menakutkan, kena bully ke, kena ejek ke, ataupun semata-mata persoalan rindukan mak bapak, anak-anak tu kena survive sendiri. Kena cari jalan untuk cope dengan apa yang terjadi ni tadi. Dan itu boleh menyebabkan anak-anak itu bila dia jadi dewasa, dia mungkin menjadi seorang politician yang berjaya. Macam tokoh-tokoh politicians dekat UK, ramai di kalangan mereka, especially daripada Conservative Party, adalah ex-boarders, budak-budak sekolah asrama dulu-dulunya, sekolah elit ni. So they are good politicians, they are good leaders, they are good figures dalam masyarakat. Tapi in terms of hubungan dia dengan keluarga, dia dengan isteri dia, dia dengan anak-anak dia, dia seorang yang ada problem. Dia tak boleh nak romantik dengan wife dia, dia tak boleh nak pujuk, dia rasa renggang, dia rasa sebagai orang asing, dan dia mungkin menjadi orang yang kejam terhadap keluarga dia. Kejam tu tak semestinya kejam menyeksa secara fizikal, tidak. Tapi kejam dalam kata dia tidak menunjukkan rasa simpati, empati kalau ada sesiapa perlukan bantuan daripada dia. Kesan daripada terlalu awal struggle sendiri untuk survive, bila mana caregivers dalam kerangka attachment yang disebutkan tadi tu dihentikan. Sebab tu kita kena hati-hati dalam hal ini untuk kita berjaga-jaga dan melewatkan selewat mungkin anak-anak itu daripada dikeluarkan daripada rumah. Walaupun kita tahu, terutamanya bila anak tu jadi remaja, kalau kita simpan kat rumah, menyakitkan hati. Tapi itu tanggungjawab kita lah sebagai mak bapak. Berbanding dengan kita campak dia dekat asrama, kita suruh dia dekat asrama selesaikan perkara-perkara tak senonoh ke yang seorang remaja buat kan. It's not something easy untuk kita perhatikan. Dan kerana itulah ya, kita perlu memberikan perhatian pada penjagaan kanak-kanak, dan saya kira mungkin kerana kita terlepas pandang, kita tidak meneroka habis-habisan tentang kehidupan kanak-kanak di dalam sejarah Islam sebenarnya macam mana. Kerana baik atau buruknya kehidupan kanak-kanak mempunyai peranan dan impak yang besar pada kemajuan sebuah tamadun manusia. Ya, Franz Rosenthal di dalam mengulas tentang hal ini seperti dipetik dalam buku Children of Islam ni, draws attention to the importance of history of childhood, or rather history of the idea of childhood. Dia kata
In order to gain an understanding of the concept of the world and of man that prevails in a given civilization, it is quite useful to observe the attitude of the representatives of that civilization toward the child, as that attitude reflects the general outlook on many fundamental problems of human relationships. Kalau nak tahu sebuah tamadun tu bagus ke tak bagus ke, perhatikan macam mana kanak-kanak dilayan dalam tamadun tersebut. Jadi sebab itu, hal-hal pendidikan kanak-kanak macam kat negara kita sekarang ni adalah benda besar. Bila budak-budak didisiplinkan dengan pelempang ke, dengan maki hamun, kurikulum yang menyebabkan budak stres seawal darjah 1, sebelum darjah 1 lagi dah stres, bukan benda kecil. Dia dah di peringkat krisis nasional. Tapi sebab bila budak cedera dalam bab ni, dia tak keluar darah pada telinga, daripada mata, mayat bergelimpangan. Orang tak percaya kalau kita kata benda ni krisis. Tapi Ibn Khaldun dah sebut dalam mukadimah Ibn Khaldun awal-awal dulu, bila mana kanak-kanak didisiplinkan dengan kekerasan. Imam Al-Ghazali tegur bila budak-budak dibebankan dengan kurikulum yang melampaui kemampuan dia untuk belajar, melahirkan individu malas, individu yang bermuka-muka, yang tidak bermotivasi untuk kerja. Macam-macam penyakit timbul dalam masyarakat. Tapi siapa nak percaya? Pendidikan masih lagi menjadi mainan orang politik, dan orang politik itu pun datang daripada kita juga, daripada masyarakat yang mungkin jahil terhadap serius perkara ini. Dan kerana itu, kalau kita tengok betul-betul balik kepada hubungan Nabi SAW dengan kanak-kanak, kita akan dapati bahawa pada abad ke-7, ya, di zaman Nabi SAW, ketika mana Eropah, negara bahagian-bahagian lain di dunia berada dalam pelbagai masalah, baginda telah menunjukkan contoh-contoh yang luar biasa tentang pemerkasaan baginda terhadap kanak-kanak. Bukan dalam bentuk train budak-budak regimented untuk jadi askar ke apa, tak. Tapi sangat manusiawi. Baginda sayangkan kanak-kanak, baginda tidak menggunakan corporal punishment, memukul budak-budak yang bentuk menyakitkan, menakutkan. Baginda mengasihi kanak-kanak, tak kira anak orang Islam ke anak orang bukan Islam. Anak luar nikah pun baginda jaga hak dia. Bila seorang perempuan berzina, minta diri dia dihukum, Rasulullah kata nanti dulu mengandung, dah lahir, dah habis menyusu, baru kenakan hukuman. Supaya hak kanak-kanak tu tak terjejas semata-mata kerana tergesa-gesa, semangat sangat nak hukum perempuan yang buat salah ni. Baginda menghormati kanak-kanak, memberi salam kepada Anas dan membina kepercayaan kepada mereka, bagi satu tugasan kepada Anas dan menjadi rahsia antara mereka yang Anas save. Dia kata dia tak nak cakap kat mak dia. Ini adalah something eksklusif antara dia dengan Rasulullah SAW. Walaupun tak ada apa pun sebenarnya benda tu, tapi baginda berikan satu tugasan untuk enhance leadership, self-regulation, mengambil tanggungjawab, ya, dalam hal-hal ini tadi. Bergurau dan ceria dengan kanak-kanak. Rasulullah celup kepala dalam air, masukkan air dalam mulut, sembuh, ya, ke muka Mahmud Ibn Rabi'ah dengan air. Tak tahulah, kalaulah Nabi Muhammad SAW hidup tahun 2023 ni, teruk saya rasa baginda kena label liberal, tak siqah, tak boleh dipercayai, memalukan. Ya, kita mungkin terlebih Islamik, kita lebih Islamik daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, kan. Baginda larang berbohong dengan kanak-kanak. Baginda membetulkan kesalahan kanak-kanak secara tegas tapi berlemah lembut, ya. Jangan baling pokok tama bila baginda nampak ada budak-budak ya, membaling kepada pokok tama untuk dapatkan buah tama ni, dan macam-macam lagi. Dan perkara tersebut menjadi warisan zaman berzaman. Sultan Muhammad Al-Fatih yang begitu dijulang oleh rakyat Malaysia, menamakan anak dengan nama Fatih, ya, sebab teruja dengan kehebatan baginda sebagai Sultan ke-7 Daulah Osmaniyah yang menawan Konstantinopel pada tahun 1453. Tapi bagaimana Sultan Muhammad Fatih sebagai kanak-kanak? Sultan Murad Khan, ya, ayah kepada Sultan Muhammad Fatih, petikan kata-kata terjemahan dalam bahasa Inggeris ni, rujukan dia dekat bawah ni. This age from the cradle to 9 years old is a period of innocence and harmlessness, and they are as carefree and without grief as they are guiltless. The thoughts and understandings of this age cannot go beyond those of play. However much they may tire and face difficulty, that is even a smile and a game. They can be consoled immediately with a small gift. Sultan Murad dalam catatannya menjelaskan apa yang dia faham tentang formative year ni, daripada lahir sampai usia 9 tahun adalah
tempoh umur yang innocent, yang budak-budak ni perlu orang kata tidak dibelenggu dengan kehidupan yang menakutkan, bebas daripada trauma. Tapi kita kalau ada orang buat macam tu, nanti kita ejek, manja, melembitkan budak-budak lah apa semua. Kita ni terlebih perwira daripada perwira dalam sejarah, terlebih Islamik daripada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Dan kerana itu Sultan Murad memberikan mahu anaknya main puas-puas masa kecil. Al-Fatih tu nak jadi Al-Fatih, main dulu masa kecil. Apa kata-katanya yang dipetikkan di dalam rujukan yang saya letakkan di bawah ni? Oh son, you must commit this to memory well. Kamu kena ingat benda ni, kata Sultan Murad kepada anaknya, Fatih Sultan Mehmed. There is a great difference between that which is obtained perpetually by brute force, the sword, heroism and crushing might, and that which we wish to obtain as the result of intelligence, caution, patience, progressive thinking, testing and tiring experience. Ada beza di antara benda yang kita nak raih secara kekerasan dengan pedang, dengan hero, dengan pertempuran, berbanding dengan sesuatu yang kita nak raih daripada kebijaksanaan, berhati-hati, sifat sabar, berfikir secara progresif, mencuba dalam pengalaman untuk melihat apa yang lebih baik. The first path, just as it is not always feasible, there are also a lot of drawbacks. Kaedah yang pertama yang kita agung-agungkan untuk bagus benda ni, mungkin kita nak refer kepada pendekatan ketenteraan untuk mendisiplinkan anak. Sultan Murad sendiri, bapa kepada Sultan Muhammad Fatih, yang kita katakan Nabi SAW sebut sebaik-baik ketua adalah ketuanya, sebaik-baik tentera adalah tenteranya, itu adalah Sultan Muhammad Fatih. Apa kata Sultan Murad? Dia kata cara pertama tu banyak kekurangan dia. If a man want to eat figs, goes into a garden, breaks off the unripe fruit and puts it into his mouth, then the thing he desires is not fruit, but maybe poison. Kalau ada orang teringin nak makan buah tin, ya, buah tin, figs, kan, buah tin dan buah zaitun, kan, buah tin, dia pergi ke taman, dia petik buah tin yang masih muda, yang kemudian dimakan, masuk ke mulut. Ketahuilah, yang dimakan tu berkemungkinan bukan buah, tapi racun. Maknanya bila kita petik sesuatu belum masanya, itu racun, bukan buah. But if he waits for them to ripen, breaks them off to eat, only then can the things he has eaten be called figs. Tapi kalau dia sabar, tunggu dulu sampai buah tu masak, lepas tu baru dia petik dan makan, barulah itu adalah buah tin yang sedap, berkhasiat dan bukannya racun. Dalam arti kata yang lain, dalam pendidikan anak-anak, kalau kita push dia untuk dia jadi matang, jadi dewasa, jadi hero, dan kemudian kita bangga sebab dia itu telah menjadi seorang yang dewasa sebelum usianya, ikut standard ni Sultan Muhammad Fatih ni, yang kita petik itu adalah racun. Kita melahirkan individu-individu toksik yang bukan hanya bermasalah pada diri dia, tapi kemudian bermasalah kepada masyarakat. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Dan Profesor Dr. Rafiq Turan dalam merumuskan dalam sejarah perbincangan tentang kanak-kanak di dalam Daulah Osmaniyah, dalam social history, dia kata keutuhan Daulah Osmaniyah berakar umbi pada nilai kanak-kanak dan institusi keluarganya yang dibentuk dengan penuh ketelitian. Jadi kalau kita nak negara kita bagus, kita kena selamatkan kanak-kanak, anak-anak kita, mak bapak. Cari ilmu, ubah sikap kita, faham benda-benda ni. Masa saya dekat Finland dulu, saya celitkan sedikit. Selepas beberapa ketika anak saya mula bersekolah, cikgu panggil saya, cikgu anak bongsu. Masa tu darjah 1. Dan dia timbulkan kepada saya beberapa isu. Yang pertama ialah risk-taking. Anak saya ni takut nak jawab soalan, takut mencuba kerana risk-taking. Dan dia kata, ada masalah tak tentang risk-taking dekat rumah? Kerana saya kebetulan masa tu juga belajar tentang psychosocial, Erik Erikson, adalah some idea. Jadi saya terfikir anak yang bongsu ni, kerugian kami sedikit ialah kerana masa dia umur 2-3 tahun tu, kami mak ayah ni sibuk. Dan dia banyak dijaga oleh pembantu rumah kami. Umur 2 tahun, 3 tahun ni adalah umur untuk dia belajar mengambil risiko. Mengambil risiko macam mana? Minum sendiri, tumpah tak apa, kan? Pakai baju sendiri, angkat pinggan sendiri, terlepas tumpah kat lantai bersihkan. Dia kena belajar ambil risiko tu.
boleh menyeberang jalan yang tak sibuk ya dengan orang dewasa. Dia kena berani naik basikal jatuh, benda-benda yang macam tu. Dan kalau dia terlepas benda ni, macam kes anak kami ni, sebab pembantu rumah menatang macam minyak penuh ni, semuanya dibuatkan, maka benda tu meninggalkan kesan berpanjangan. Dan bila kita nak buat intervention, sangat susah. Still boleh dibuat, tapi susah. Dan saya kata ada kemungkinan that was the reason why risk-taking becoming his issue. Dan cikgu kata risk-taking ni adalah something yang hinder dia daripada full potential dia. So macam mana kalau kita semester ni, kita setkan risk-taking menjadi sasaran penambahbaikan untuk anak anda. Saya setuju lah, saya kata nanti, tapi share lah dengan saya nanti macam mana cikgu buat. So dia pun buat macam-macam. Bukan hanya anak saya, dengan pelajar lain pun dia buat macam-macam jugalah kan. Tapi untuk anak kami tu, maknanya bila dia tanya soalan, dia tanya anak saya sekala, do you know the answer, Ahmad? Kata, ya. Apa jawapannya? Jawapannya dah saya, betul, cuba jawab. So anak pun mencuba sedikit demi sedikit. Kemudian bila dibahagikan ikut kumpulan, mesti akan pergi kumpulan yang dia selesa, dia suka, dia tak nak ambil risiko. Tapi cikgu pujuk, why not this time you pergi ke grup satu lagi. I'm always there, if you have any problem, you tak angkat tangan, saya datang, jangan risau. So anak pun pelan-pelan belajar untuk overcome tentang risk-taking ni tadi. Bagi merawat kekurangan kesan daripada kami, sibuk dan pembantu rumah jaga, so risk-taking yang sepatutnya berlaku pada usia 2 tahun pada masa tu terlepas. Begitu juga dengan fine motor skill. Tulisan tak cantik, nak buka pintu kunci tak kuat, nak buka penutup botol tak kuat. Cikgu nampak benda tu. Dan itu kat Finland. So saya fikir, alhamdulillah anak saya dapat peluang tu. Tapi macam mana benda ni nak dibuat dekat negara kita? Kurikulum yang dah macam tak masuk akal pun tak boleh nak dibetulkan. Bila saya tegur di social media, orang sindir. Kalau pandai sangat, kerjalah dengan KPM. Tak bolehlah cakap macam tu. Kalau saya kerja dengan PM, saya jadi pak turut lah, sama macam kamu. Tak boleh nak cakap tentang benda ni. Tapi orang tak kesian dengan anak-anak. Stres budak-budak tidak dianggap sebagai satu isu. Tak campur lagi lah fizikal, bawa beg berat. Ya, sampai sakit lakar. Kelakarnya balik Malaysia baru-baru ni, memanglah saya ni gemuk. Masa anak saudara saya ambil beg sekolah dia. Dia kata satu. Punyalah berat. Saya angkat beg. Beratnya, ya Allah. Saya terus terjatuh. Patah kerusi. Lah berat saya tu satu. Lepas tu beg tu, betapa beratnya beg ni tadi. Tapi orang tak heran pun benda ni tadi. So buatlah something, kembalikan peranan ibu bapa sebagai caretaker utama untuk rujukan anak-anak. Minta maaf kalau terpanjang sedikit. Saya harap adalah sedikit manfaat daripada perbincangan kita ni. Saya terbuka kepada persoalan di dalam sesi yang ada ini dan juga di masa-masa mendatang. Bagi yang berkelapangan, jemputlah mengikuti perkongsian daripada semasa ke semasa di media sosial saya, di Facebook, X, Twitter kan, Instagram, di Threads, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat blog, di dalam buku dan macam-macam lagi, kerana kita akan teguh-meneguh antara satu sama lain kalau kita terus berkongsi, insya-Allah. Wallahualam, saya serahkan semula kepada pihak Rustia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.